Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid ustazah, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran faraid darjah 4. Kita akan belajar bagi pelajaran yang pertama, iaitu berkaitan pengenalan ilmu faraid. Dan untuk hari ini kita akan bincangkan pada subtopik yang pertama hingga subtopik yang ketiga, iaitu berkaitan ta'rif faraid, dalil pelaksanaan hukum faraid dan juga faedah mempelajari ilmu faraid. Kamu boleh merujuk kitab masing-masing di halaman yang pertama hingga halaman ketiga. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa baca doa belajar terlebih dahulu. Sekiranya semua sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita mulakan dengan subtopik yang pertama, iaitu berkaitan ta'rif faraid ataupun pengertian faraid. Perkataan faraid adalah perkataan bahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa ialah sesuatu yang ditentukan. Faraid dari segi bahasa artinya ialah sesuatu yang ditentukan. Manakala ta'rif faraid pada istilah syarak ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak untuk waris daripada peninggalan si mati. Ataupun dengan arti kata lain, faraid adalah suatu ilmu yang membincangkan tentang pembahagian harta pusaka peninggalan si mati kepada waris-warisnya, yang mana bahagian itu telah ditentukan oleh syarak. Sumber ilmu faraid adalah daripada Al-Quran, hadis Rasulullah dan juga ijma' para ulama'. Maksudnya, segala hukum hakam di dalam ilmu faraid adalah bersumberkan ataupun dirujuk ataupun diambil daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis Rasulullah dan juga ijma' ulama'. Ijma' ulama' itu maksudnya ialah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan sesuatu hukum di dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang sesuatu perkara yang terjadi pada satu-satu masa setelah berlalunya zaman Rasulullah. Jadi jelas ya murid-murid, daripada manakah sumber ilmu faraid? Ya, jawapannya ialah daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah dan daripada ijma' para ulama'. Sebagai contoh, kita lihat satu petikan ayat Al-Quran berkaitan ilmu faraid, iaitu daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Sadaqallahul azim, yang artinya Allah Ta'ala perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Jadi ini adalah contoh sumber ataupun ayat Al-Quran yang diguna pakai dalam hukum hakam pembahagian harta pusaka dalam ilmu faraid. Manakala hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ilmu faraid, iaitu sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Al-hikul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li'uli rajulin zakarin. Artinya, hendaklah kamu berikan kadar yang ditetapkan kepada yang berhak mendapatkannya, iaitu bahagian fardu kepada ahli fardu, kemudian yang bakinya diberikan kepada anak lelaki yang lebih utama, iaitu sesiapa yang lebih dekat daripada kalangan ashabah. Ini adalah salah satu contoh hadis Rasulullah yang berkait dengan hukum hakam di dalam ilmu faraid. Manakala ijma' ulama' pula ataupun kesepakatan para ulama' pula telah menetapkan bahawa wajib pembahagian harta pusaka peninggalan si mati menurut hukum Islam. Jadi jelas di situ ya murid-murid bahawa sumber utama bagi ilmu faraid adalah diambil daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah dan juga daripada ijma' para ulama'. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah sebenarnya faedah ataupun kebaikan mempelajari ilmu faraid ini. Baiklah, kita lihat yang pertama ataupun kita lihat faedahnya yang pertama ialah Rasulullah SAW sendiri menggalakkan kita mempelajari ilmu faraid kerana ia adalah sebahagian daripada ilmu agama. Jadi jelas di sini murid-murid, sekiranya amalan ini digalakkan oleh Rasulullah, maksudnya sekiranya kita mempelajari ilmu faraid, maka kita mentaati perintah Rasulullah, dan sesiapa yang mentaati perintah Rasulullah, maka dia juga mentaati perintah Allah dan insya-Allah akan dikurniakan ganjaran pahala.
Faedahnya yang kedua ialah dengan mempelajari ilmu faraid, kita akan dapat menentukan kadar hak tiap-tiap seorang waris yang berhak mendapat harta pusaka dengan tepat dan betul mengikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga ialah akan dapat mengelakkan pergaduhan dan perebutan harta pusaka di kalangan ahli waris. Dan faedahnya yang keempat ialah akan dapat menjauhkan daripada kezaliman dan kesalahan dalam pembahagian harta pusaka. Maksudnya dengan kita mempelajari ilmu faraid, maka kita akan dapat mengetahui cara yang betul dan tepat mengikut kehendak Allah bagaimana hendak membahagikan harta pusaka sehingga dapat mengelakkan berlakunya kezaliman dan kesalahan dalam pembahagian harta. Jadi tidak akan ada berlaku pergaduhan, perebutan harta, kezaliman, tamak dan sebagainya di kalangan ahli waris kerana ada panduan dalam ilmu faraid yang bersumberkan Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama'. Jadi itulah dia murid-murid 4 faedah kita mempelajari ilmu faraid. Sebenarnya ada banyak lagi faedah-faedah yang lain. Tapi untuk kali ini kita gariskan ataupun kita berikan 4 sahaja faedah mempelajari ilmu faraid. Dengan ini maka selesailah sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi sebagai kesimpulan apa yang telah kita belajar tadi ialah ilmu faraid adalah satu ilmu yang membincangkan tentang pembahagian harta pusaka peninggalan si mati mengikut hukum syarak. Dan sumber rujukannya adalah daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah dan juga ijma' ulama'. Dan juga mempelajari ilmu faraid ini ada banyak faedah-faedahnya. Di antaranya ialah ia adalah satu ilmu yang digalakkan oleh Rasulullah untuk kita pelajari. Yang kedua, dia dapat menentukan kadar hak bagi setiap waris. Yang ketiga, dapat mengelakkan pergaduhan. Dan yang keempat, akan dapat menjauhkan kezaliman dan kesalahan dalam pembahagian harta pusaka. Dengan itu, sekian dahulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan pada subtopik seterusnya pada sesi yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.